adalah, kita panggil apps ni adalah apps class point. Jadi kalau cikgu guna apps ni, cikgu boleh tengok lah kalau cikgu dah bagi kod ataupun kalau pelajar yang dia dah ada diguna handphone So kalau dia guna handphone, boleh je scan pada QR code ni dan dia akan terus masuk pada slide kita. Okey, jadi sebelum saya pergi pada seterusnya, pada slide seterusnya, so saya ucap terima kasih. Sebenarnya saya pun masih lagi belajar guna class point ni. So kalau ada cikgu-cikgu mungkin dah pernah guna, boleh juga share, mana tahu ada yang saya terlepas pandang. Okay, jadi ini hari ni kita nak share-share tentang class point. Jadi pertama sekali, selamat datang. Kalau ada cikgu nak guna class point ni, so saya ucapkan selamat datang. Okay, so soalan yang pertama saya, adakah anda pernah menggunakan class point? Jadi saya akan klik kat sini. Okay, nanti cikgu buka dekat yang tadi tu, yang cikgu masuk kod tadi, cikgu boleh jawab dekat situ. Lepas tu boleh tekan submit. Yus, you tekan mana Yus? Saya tekan dekat sini, dekat yang warna kuning ni. Ada tak? Yang masa tu Tapi masa tu macam mana nak dapatkan masa tu? Okay, nanti saya ajar step-step. Saya cuma nak tanya, cikgu jawab dulu soalan tu. Okay, sorry. Okay, so ada 6 orang dah jawab. So saya boleh check siapa yang dah jawab. Okay, siapa yang belum. Okay, so ada 5 orang. Okay, so cikgu boleh check kat sini siapa yang belum, siapa yang dah jawab. Okay, so saya close saja dulu. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, cikgu boleh masuk keputusan tu dalam slide. Okay, so tak apa, nanti saya akan ajar step-step dia. Just yang ni saya nak tanya dulu, ada tak cikgu pernah guna. Okay, so kebanyakannya dekat sini dia jawab tidak. So kalau bila saya insert result dalam slide ni, so nanti kalau cikgu tengok, so ni tadi slide saya kan. So selepas slide saya ada slide yang cikgu jawab tadi. Ni boleh nantilah, jadi kebanyakannya tak pernah, tapi ada juga yang pernah. Okay, jadi yang pertama sekali, apa yang kita nak tengok, okay, cara untuk memuat turun class point. Okay, so macam mana nak download? So pertama cikgu pergi pada laman web yang ni, yang saya bagi ni. Okay, kemudian cikgu klik je download now. Okay, lepas tu nanti kena isi maklumat lah, isi nama, email dengan organisasi, nak masuk nama sekolah ke. Okay, lepas tu cikgu klik je download now. Lepas tu nanti dia akan install class point. So nanti bila dah habis download, cikgu kena klik lah, tekan install class point. Okay, so selepas tu cikgu buka PowerPoint. So bila buka PowerPoint tu tadi, nanti cikgu akan nampak ada satu tab baru, iaitu dipanggil Inno Class Point. Okay, jadi cikgu kena login dulu, nama semua isi, lepas tu nanti cikgu klik sign in. So nanti dia akan terus login lah. Okay, kemudian selepas tu, okay, so ramai tanya apa beza akaun percuma dengan akaun pro. So kalau akaun percuma, dia punya kekurangan dia hanya boleh guna 5 slide je. Okay, tapi kalau cikgu nak guna balik, boleh. Nak guna balik boleh. Cikgu kena copy balik yang 5 slide tu tadi, cikgu pergi buka PowerPoint yang baru, cikgu guna semula. Tu boleh. Tapi cuma satu je lah, had limit pelajar ni hanyalah 25 pelajar. Jadi kalau kelas yang ramai tu memang tak boleh gunalah, kena tukar jadi akaun pro. Cuma nak tukar pada akaun pro ni memang kena bayar lah dalam sebulan, kalau tak salah saya dalam RM68. Tapi kalau misal kata mungkin ada kawan-kawan kita kan lebih daripada 100 orang yang nak guna, kalau boleh ajak cikgu-cikgu ke Pembaru ke, mana tahu kalau ada yang nak guna dalam 100 orang, kita boleh dapat harga dalam RM40 setahun. Dibagi lesen RM40 seorang cikgu boleh guna untuk setahun. Yang tu saya tanya pada orang yang bahagian class point ni lah, sebabnya dia ada class point yang jaga untuk yang bahagian macam Malaysia punya. Jadi saya tanya, dia cakap kalau nak harga yang murah kena beli macam ikut sekolah. Okay.
So seterusnya bagaimana pelajar? Okay, so bila kita dah buat dah buka kelas point ni, so mesti tanya macam mana pelajar boleh join kepada kelas point. So cara pertama, boleh buka laman web macam saya bagi cikgu tadi, lepas tu cikgu masuk nama dengan kod kan. Yang cara kedua, just kalau pelajar guna handphone, dia boleh scan je QR code ni. Dia akan terus masuk. Okay. Alright, lepas tu cara nak menggunakan class point. Okay, so cara yang pertama, cikgu klik pada tab ignore class point ni. Okay, so saya tunjuk dulu surface dia. Okay, so yang ni tab dia, cikgu klik. So cikgu boleh nampak yang ni pen lah untuk cikgu annotate. Okay, untuk cikgu conteng. Okay, so boleh pilih lah color kat sini ada 5. Okay, kemudian whiteboard background ni boleh tukar. Maksudnya dia ada whiteboard juga dekat dalam class point ni. So boleh tukar maksudnya ada 3 ni. Contoh cikgu nak masuk graph. So cikgu download lah image graph tu, cikgu boleh insert dekat sini. So boleh use an image, cikgu dah download tadi. Klik je kat sini, so pilih lah image yang cikgu dah download tu. So nanti boleh tukar graph atau ada yang cikgu matematik nak tukar garis kotak-kotak kan. Pun boleh. So ini kita boleh set. Okay. Kemudian yang seterusnya, kita tengok pada dia punya quiz interaktif. So ada 5 kat sini. Okay, ada 5 kat sini. So saya akan pergi pada multiple choice dulu. Okay, so macam mana nak buat kan soalan multiple choice. So ni soalan dia saya dah siap type. So cikgu pergi je klik pada multiple choice ni. Cikgu klik je pada multiple choice ni. So cikgu boleh pilih. Kalau cikgu bagi jawapan contoh A, B saja kan. So cikgu klik lah A 2 je lah. A dengan B je pilihan jawapan. Kalau 3 A, B, C. Kalau 4 A, B, C, D. So cikgu klik je. Lepas tu kemudian yang ini pula allow selecting multiple choices. So yang ini kalau contoh dalam soalan tu ada lebih daripada satu jawapan. So cikgu boleh pilih kat sini. Kemudian yang ini pula ini boleh pilih kalau ada lebih 2 jawapan. Yang ini kalau ada jawapan dia, cikgu kena select lah siapa jawapan dia. Contoh, jawapan dia A kan. Cikgu check lah, klik kat A ni. Okay, yang ni competition mode ni. Competition mode ni kalau contoh, competition mode ni kalau kita nak buat quiz kan. Macam quizzes tu, kita boleh select competition mode. So nanti bila pelajar jawab, dia siap ada leaderboard semua sekali lah. So tak apa nanti kita tunjuk sebab cikgu akan jawab yang ni. Okay, kemudian yang ni pula apa maksudnya start question with slide. So ini start question with slide ni maksudnya bila cikgu buka slide terus dia tanya soalan. Macam tadi kalau cikgu perasan bila saya klik word cloud baru cikgu boleh jawab kan. Tapi kalau saya tak nak, saya nak macam buka slide tu terus pelajar jawab soalan, cikgu klik kat sini. Yang ni maksudnya boleh simpan lah. Keputusan tu kita boleh simpan. Contoh pelajar dah jawab, dia boleh simpan dekat sini, boleh minimize. Lepas tu yang ni cikgu boleh pilih berapa lama boleh jawab. So contoh untuk soalan ni saya bagi 30 saat. Jadi kena dalam 30 saat pelajar kena jawab. Kalau tak nanti dia akan close lah. Lebih kurang juga macam PDAC, lebih kurang je. So jadi kita cuba Okay. Oops. Okay, so sambil tu cikgu boleh tengok dekat sini siapa yang dah jawab, siapa yang belum. Okay, so sebab 30 saat je kan. Alright, jadi kita tengok okay ada ramai yang semua jawab A kan. So boleh tunjuk jawapan yang sebenar yang betulnya apa? Okay, A betul. Okay, lepas tu ini macam saya tunjuk tadi ni kita boleh masukkan keputusan ni dalam kita punya slide. Okay, selain daripada tu bila kita klik kat sini, kita boleh tengok siapa yang jawab A. Siapa yang jawab A kita boleh tengok kat sini. Okay, lepas tu lagi satu dia ada leaderboard. So cikgu boleh tengok ada leaderboard kat sini. So siapa yang jawab betul dengan masa yang paling cepat lah. Kalau betul kita tengok masa pula.
So ni boleh juga insert ni dalam slide. So katalah saya insert slide. Okay. So tadi boleh tengok respon tadi kan. Ini pun saya insertkan dalam slide. Okay, lepas tu mungkin kalau cikgu nak bincang boleh patah balik, bincanglah. So fungsi jantung mengepam darah. Okay, tu tadi kan. Okay, yang ini seterusnya itu tentang multiple choice. Boleh tak cikgu-cikgu? Ada apa-apa tak nak tanya? Puan Yus nak tanya, Yes. jikalau yang free version 5 slide sahaja, jadi boleh masukkan 5 soalan sahaja ke atau macam mana? Boleh masuk 5 soalan saja, 5 soalan. Tapi kalau Puan Yip nak guna lagi sekali nak tambah, Puan Yip boleh buka folder PowerPoint yang baru, copy balik yang 5 tu tapi tukar soalan, boleh. Maksudnya satu kali guna 5 slide sahaja? Satu kali guna 5 slide sahaja. Oh, okay, thank you. Okay. Ada tak soalan nak tanya? Boleh buka lagi, check. Ada lagi nak tanya? Cikgu-cikgu? Yus nak tanya yang Puan Yip tanya tadi, maksudnya yang soalan yang kita tanya nak dapat respon daripada pelajar tu 5 slide ke atau termasuk slide? Tak, 5 soalan untuk yang kita nak guna quiz sahaja. So dalam class point ni kita boleh masukkan yang maklumat, let's say we are teaching something, boleh? Boleh. Dia macam kita guna PowerPoint yang biasa, kita buat nota apa semua, lepas nota tu mesti kita nak buat latihan kan. So boleh buat, maksudnya 5 soalan cikgu boleh tanya untuk setiap nota tu, dia boleh. Tapi satu file PowerPoint hanya boleh buat 5 soalan saja. So macam kalau kata cikgu nak guna lagi, kena copy, masuk dekat PowerPoint yang lain, buat file yang baru, copy yang tadi tu. Tapi dia guna sama function je, boleh add nota, boleh nak video, sama je. Cuma kita tambah je untuk quiz tu je. Boleh? Thank you. Sama. Kak Yus nak tanya. Boleh sila. Okay, Kak Yus, kalau contohnya kan saya ada email, saya ada PowerPoint yang ada 10 slide. Lepas tu saya nak jadikan maksudnya yang 10 slide tu dah sedia ada lah kan. Saya nak tukarkan ke yang class point ni, kiranya 5 slide sahajalah yang saya boleh tukar kepada aktiviti dia, betul tak? Maksudnya 10 slide tu soalan ke ataupun nota contoh soalan? Nota dan nota. Kiranya slide macam biasa. Dia soalan 5 slide ni hanya untuk soalan saja. Maksudnya 5 slide tu saya akan tambah lah, jadikan di 15 slide yang total. Contoh macam 10 nota, 5 slide. So kita guna yang dia bagi tadi kan, quiz interaktif tu. Slide tu tak kisah banyak, tapi yang kita boleh guna quiz tu hanya 5 slide saja. 5 soalan. So dalam slide tu kita boleh pilih lah 5 yang kita nak jadikan aktiviti kan, macam tu kan? Boleh. Okay. Ada lagi tak nak tanya? Thank you Kak Yus. Sama. Tahu tapi tak bagi buat pun, saya pemantau aje lah. Tak bagi buat maksudnya macam tak bagi buat? Maksudnya tak ada link ke? Yus. Ya. Tak ada korang nak buat ni kan. Saya cari mana tempat saya nak buat ni sebab dia punya ni. Dia cuma bagi saya question when the presenter ask a question through plus point. Buat kat mana? Tak tahu lagi cari. Tak jumpa. Tak ada. Kat mana? Tak ada dia yang tadi ni memang tak dapat jawab juga tak ada tu saya diam tengok nama aku naik bila aku nak buat ni. Sebab bila saya klik tadi ada masuk dalam link tak? Kejap saya check. Ada tak nama Fadilah ada kan? Ada buka tak kelas point tadi? Sebabnya bila present buka sebab patutnya bila automatik bila saya cakap bila saya klik tu tadi, nanti dia akan terus tunjuk slide yang pelajar terus kena jawab. Jadi nanti kat tepi tu dia ada soalan kalau tak salah saya. Kita boleh tulis, kita ada ruang jawapan tu, kita tulis jawapan. Itulah ruang jawapan tu tak ada. Pakai handphone ke pakai laptop? Pakai laptop. Pakai laptop selalu pakai laptop ada. Ada mungkin masa tu Fadilah dah habis masa kot sebab kita bagi 30 saat je tadi.
Tapi ni yang baru pun sama ke? Tak ada Yeah, ni okay. mana? Ya, okay. Kita tengok yang selepas ni. Next Second question. Next Okay, question okay. Okay. Alright. Okay, so yang ni tadi kita dah masuk multiple question kan. Okay, so yang kedua kalau tengok kat situ adalah word cloud. So word cloud ni cikgu guna macam tadi yang cikgu jawab bila saya tanya pernah tak guna class point. Dia sama juga macam peer deck pun sama. Jadi yang mana yang jawapan dia bagi tu yang akan huruf dia paling besar kan. Okay, so tak apa saya ajar je. Yang ni word cloud. Okay. So limit berapa kali yang boleh jawab, sekali je lah. Yang ni sama je function macam tadi, sama ada cikgu nak terus keluar slide bila terus keluar slide terus tanya ataupun nak tunggu kita tekan tu baru dia keluar. Macam saya suka biar kita klik lah kadang kita nak explain dulu kan tentang soalan tu. Okay, lepas tu ni sama boleh tetap masa. So yang ni saya bagi 1 minit lah untuk cikgu-cikgu jawab. Okay, so saya akan klik kat sini. Okay. So sambil tu cikgu boleh tengok kalau ada pelajar yang dah submit, yang belum. Yus, saya tanya sekali lagi boleh? Boleh. Yus, bila you nak suruh pelajar tu jawab, you tekan kat mana Yus? Terus tekan pada tab yang word cloud tu. Klik kat situ. Oh, okay. Yang ada warna biru tu Yang ada warna biru tu. Dah ada dah. Okay. So saya ada lagi 1 saat. Okay. So kalau tengok kat sini jawapan 9, dia tulis 3, darab 3 kan. Okay, so ni cikgu boleh insert dia sebelah dalam slide juga. Okay, so kalau cikgu nak tanda pun boleh tanda kan. Okay, so yang tu guna word cloud. Okay, so saya rasa cikgu dah biasa guna. Okay, yang ni short answer. So kalau short answer sama juga function dia short answer, cikgu klik kat sini. So minimize. Okay, so ini pun saya bagi masa 1 minit. Okay, ni cikgu boleh type lah. Pelajar boleh type jawapan dia. So nanti kita tengok. So saya start je. Dia tak banyak nak kena setting cikgu, just kita dekat sini je. Berapa masa kan. Nak macam mana. Ataupun yang ni hide participant name ni kalau cikgu tak nak tunjuk lah nama pelajar. Tapi saya suka sebab kita nak tahu kan siapa yang jawab, siapa tak jawab kan. Jadi ni terpulang lah. Okay, so kita cuba yang ni pula, short answer. Okay, so saya klik kat sini. So Kak Yus, ya saya. nak tanya. Boleh. Yang edit tadi tu kita buat on the spot dengan pelajar ke boleh edit awal? Boleh edit awal. Boleh edit awal Okay. sebab ni saja tadi saya buat sekarang sebab nak tunjuk dengan cikgu-cikgu. Tapi boleh buat awal. Okay. Thank you. Okay, sama. Okay, so ada lagi 10 saat. Yus. Yes. Contohnya, boleh tahu siapa yang jawab. Saya mau tanya dah keluar. Okay. Boleh. Kita boleh tahu siapa jawab. Okay, so nanti dia akan keluar macam ni. Kalau cikgu sorok nama tadi dia tak keluar lah. Kalau cikgu tak sorok dia akan keluar macam ni. Jadi cikgu boleh terus tanda lah. Nanti saya akan terangkan yang kat bawah ni macam mana nak guna. Okay, so boleh tanda terus kat situ. Okay, betul, pam darah. Okay, ni kan kat bawah ni tak nampak kan. So cikgu boleh klik kat sini. Nanti dia akan hide toolbar tu so boleh nampak jawapan dia.
Okay. Cikgu-cikgu sain kan. Fadilah si Terrence sain. Okay, mengepam darah. Betul, pam darah. So, boleh tanda terus. Tu yang senang kot pada saya. So, mengepam darah. Okay. So, itu cara dia. Yang ni kita boleh simpan. Nanti semua ni boleh tukar jadi PDF. Nanti saya tunjuk macam mana nak tukar. Okay, so ini tentang, ni short answer. Ni short answer. Lepas tu yang ni slide drawing. Okay, slide drawing ni kita kena lukis. Okay, so macam mana nak buat? So macam biasa juga, sama je. Ni saya bagi masa lebih sikit lah sebab cikgu nak lukis muka cikgu dalam versi kartun kan. Okay, so kita cuba. Okay, klik je yang biru tu. Baik, sekejap. Okay, cikgu boleh draw. Nak lukis orang lidi pun boleh. Ni saja-saja untuk cuba cikgu. Kalau cikgu nak bagi soalan, suai-suaikan pun boleh. Pelajar boleh suaikan. Kalau macam contoh kita belajar tajuk cahaya kan. Nak lukis pembiasan kan. Pelajar kena lukis pembiasan pantulan cahaya. So boleh minta pelajar lukis. Kak Yus. Ya? Tapi sambil-sambil budak student bagi jawapan, kita tak boleh tengok lah ada orang punya lukisan kan? Tak boleh. Live view. Tak boleh. Tak boleh view. Kita kena tunggu dia submit. Lepas tu kalau pelajar dah submit, kalau katalah dia salah kan nak isi balik tak boleh. Dia once dah submit dah tak boleh nak betulkan balik. Okay, ada lagi 7 saat. Okay. Alright, so cikgu boleh insert result macam biasa dekat slide. Nanti cikgu akan tengok lah. Okay. So ini soalan dia. Kalau cikgu nak bincang, bolehlah notate kat sini. Tapi pelajar dia takkan nampak apa cikgu notate. Cikgu kena guna Google Meet juga. Untuk tengok lah. Okay. So yang ini, ni ni cikgu lukis kan. Ni kita boleh nampak apa pelajar kita lukis. Cantik-cantik semua. Okay, so inilah dia. Comel je. Okay. So itu untuk slide drawing Okay, so pelajar boleh lukis kat situ, nak sesuaikan ke. Okay, so seterusnya kita tengok pada image upload So kalau image upload pun sama, cikgu klik je kat sini. So pilih lah nak minimize. Minimize ke ni kenalah nanti dia akan simpan dekat bawah result tu. Okay, ni saya bagi dalam 2 minit lah ini cikgu kena mod naik turun emoji. So boleh download ke, tak nak jawab pun tak apa. Saya saja je nak bagi cikgu tunjuk kat cikgu macam mana kalau pelajar daripada macam ni kita nak upload image kan. So apa yang akan keluar nanti kat sini. Okay, so kita try tengok. Okay, apa-apa kalau cikgu nak klik, cikgu kena dalam slide view tak boleh klik kat sini, mesti dalam slide view show baru boleh klik Boleh ambil daripada website, cikgu ambil gambar tu daripada website, lepas tu cikgu download, lepas tu boleh upload. Ataupun cikgu nak guna kamera pun boleh. Selfie kan gambar cikgu,
letak kat dalam image upload pun boleh. Okay, ada lagi 1 minit. Kalau macam kita nak stopkan masa tu tak boleh Kak Yus? Boleh. Kita Kalau close dekat macam- sini. Kalau macam tiba dah semua orang kalau- jawab kan. kan. Boleh je. Close je kat sini. Yang music tu macam mana Kak Yus music? Music ni dia pilih randomly. Kalau tak nak pun boleh tutup je kat sini. Tapi music dia yang automatic keluar. Okay. Kayaknya Kak Yus tengah dengar lah music tu Dengar. Nanti kalau kita record pun boleh dengar lagu tu sebagai background. Tapi pelajar tak dengar lah Yus. Pelajar dengar. Dengar Pelajar dengar. Saya tak dengar pun. Awak tak dengar? Tak dengar cikgu? Ada cikgu yang dengar tak? tak dengar. Tak dengar Tu kat saya tekan mana-mana ke? Cikgu lain dengar tak? Sepatutnya dengar. Tak. Tak Tak dengar. tak dengar Mungkin yang cikgu orang yang dengar tu pun. Itulah sebab ada juga. Comelnya. Okay, dah saya insert result Okay, so ini yang tadi, ini cikgu-cikgu punya jawapan Pelajar-pelajar bagi jawapan, comel. Okay, alright, so kita dah habis kan, so katalah dah habis buat quiz semua. So cikgu boleh share dekat PDF boleh share PDF. So cikgu boleh klik je ikon ni. Okay, so ikon ni share PDF. Okay, so saya klik. So nanti dia akan generate satu link. Dia akan generate satu link. Okay. So kalau nak scan terus pun boleh. Nanti dia akan terus masuk kat dalam handphone kita dah. Boleh scan ataupun kalau nak save dekat ni pun boleh. Cikgu klik je kat sini. Nanti dia akan buka tab yang baru. Okay, so cikgu boleh save. Dia ada bagi tempat untuk save. So cikgu boleh save kat sini. Save. So cikgu namakanlah. Contohlah. PLC class point. Okay. So nanti cikgu boleh buka dekat sini. Kat sini. So boleh check lah kalau nak sebagai evidence kan. Dalam belajar kita jawab. So tu ada tadi kita dah tanda. So ini boleh bagi pada pelajar. Kalau ada yang dia tak sempat salin kan. Boleh je jadi rujukan. Okay. So itu cara dia untuk kita share dalam, kita tukar dia dalam bentuk PDF. Okay. So kita tengok yang seterusnya. Slide seterusnya. Okay, ikon-ikon semasa slide view show. Okay, yang kat bawah ni. Okay, so ini untuk gerak slide lah. Ke kanan, ke kiri. Okay, yang ni cursor dia. Cikgu nak klik-klik nanti kena tukar. Okay, ini laser. Ini dia punya pen untuk annotate lah. Ini highlighter dia kat sini. Okay, ini whiteboard. So whiteboard tadi kita ada boleh tukar whiteboard boleh tukar dia punya background kan. So cikgu boleh klik kat sini, cikgu pilih lah background apa cikgu nak. So nanti boleh insert juga whiteboard ni nanti bila dalam kita punya PDF tu nanti. So kalau cikgu insert, katalah saya pilih yang ini. Okay, so cikgu conteng kan. So nanti dia akan ada juga dalam slide kita. So dia akan jadi juga dalam slide kita. Dia automatic. Cikgu tak payah nak insert. Okay. So seterusnya
kita ada eraser ni untuk padam, yang ni whiteboard tadi, yang ni quick pull. Nanti kita tengok quick pull. Yang ni pick a name. So yang pick a name ni saya tunjuk contoh. Okay. So saya boleh pilih je. Contoh nak cari, saya nak bagi pelajar jawab soalan kan. Cikgu klik je. Contoh saya suka warna pink. Pink. So Mama Mia. Okay. So jawab soalan. Macam tu. Dia sama je. So yang ni adalah apa? Pick a name lah. Okay. So yang seterusnya, yang ni leaderboard. Kalau ada buat quiz tadi boleh klik je. Leaderboard siapa yang nombor 1. Yang ni kalau tadi saya tunjuk untuk hide toolbar lah. Kalau kata pelajar jawab kat bawah tu kita tak nampak kan. So kita hide toolbar ni so boleh tanda. Yang ni untuk exit slideshow. Kalau saya tekan nanti dia keluar. So balik-balik pada PowerPoint kita tadi. Okay, ni tadi yang saya cakap tadi. Alright. So ada apa-apa tak nak tanya? Sebab dah nak habis dah sebenarnya ni. Ada nak tanya apa-apa tak? Okay. Kak Yus, Ya saya. nak tanya kalau Kak Yus kan macam kelas kita majoriti memang akan lebih kan 25 kelas tu. So Kak Yus kalau guna untuk kelas Kak Yus yang lebih 25 tu Kak Yus guna macam mana? Memang aku ambil yang pro sebab memang ambil yang pro. Sebab kalau sebab ambil yang pro. Okay. Kalau pro berapa dia punya Pro participants? 68 tapi pada akak lah dia berbaloi sebab kita tak banyak apa macam kalau nak buat bahan kan nak kena buka banyak benda kan. Jadi macam ni semua dalam PowerPoint semua kita buat dalam satu tempat je. Kiranya kalau pro unlimited ke? Unlimited dalam 200 orang pelajar boleh boleh join. Kita punya kod tu lepas tu boleh guna berapa banyak kuis soalan cikgu nak buat. Boleh Tak juga. masalah. Kalau kuis pun memang tak kisah berapa lah. Ya, tak kisah. Okay, thank you. Okay, alright. Okay, so tadi saya janji nak tunjuk dengan cikgu pasal poll kan. Okay, so kita tengok yang poll. So saya bagi okay, so cikgu boleh jawab kat situ. Sekarang dengar macam ada music. Adakah music tu? Dia muzik macam rancak macam tu kan. Tung 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 Ya. tung tung tung. Tapi very soft. Okay, so saya bagi dalam 10 saat lagi, lepas tu saya stop. Okay. Okay, so ada yang cakap senang, ada satu tu unsure. Okay, so itulah dia perkongsian saya untuk class point ni. Sebab saya tengok unsure ni siapa? Cik Wan. Kenapa Cik Wan? Susah nak guna? Bukan, belum cuba, belum tahu. Belum cuba, belum tahu. Okay. Alright. So itu dia perkongsian dari saya. So kalau cikgu ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanyalah. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada Kak Yus, Ya saya. maksudnya kalau kita dah guna PowerPoint ni, maksudnya kita tak perlu guna yang Google Slide tu lah. Kan ada Google Slide yang PowerPoint kan? Lepas tu kalau kita nak share dengan pelajar, kita share yang PDF tu lah. Share dengan PDF tu kalau selepas habis kelas. Bila lepas mengajar tu. Okay. Okay. Thank you. Okay, sama. Ada lagi? Tak ada
So kalau tak ada, saya serahkan balik pada Puan Bimali lah So terima kasih cikgu, saya minta maaf lah. Boleh. Yalah Yus, kalau tengah-tengah buat tu lepas tu tak tahu kan, then kita contact you balik. Boleh. Okay. So saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan dari saya sebabnya saya memang nervous sangat. Sebab tak pernah, baru first time tapi terima kasihlah cikgu sudi join. So kalau apa-apa cikgu boleh je PM saya, insyaAllah kalau saya boleh bantu, saya bantu. Cikgu jangan leave dulu kita ambil gambar untuk Sekejap saya stop recording dulu Okay, boleh. Bimali, my laptop tak adalah, saya punya laptop satu tu dia hang.